Assalamualaikum Doktor dan rakan-rakan seperjuangan. Saya Nik Muhammad Ruzaiman bin Nikmat dari kumpulan 12 Grup E akan membentangkan tugasan kumpulan bagi subjek politik dan pentadbiran. Kami memilih tajuk pandemik COVID-19 di Malaysia. Coronavirus, sindrom pernafasan akut teruk 2, SARS-CoV-2, dikenali sebagai coronavirus 2019 atau sebagai pandemik COVID-19 yang melanda dunia telah dikesan pada pertengahan Disember 2019 di Wuhan, Hubei, China. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO isytiharkan wabak ini sebagai darurat kesihatan awam keprihatinan antarabangsa pada Mac 2020. Disebarkan antara haiwan dan manusia yang menular bermula daripada percikan batuk atau bersin droplet daripada manusia kepada manusia lain yang mempunyai kontak rapat dengan pesakit COVID-19. Gejala seperti demam atau menggigil, batuk, sesak nafas, keletihan, sakit otot atau sakit badan, sakit kepala, kehilangan deria rasa atau bau, sakit tekak, kesesakan atau hidung berair, loya, muntah pun cirit-birit. Kes pertama melibatkan 3 pelancong Cina pada 25 Januari 2020 yang masuk menerusi negeri Johor dari Singapura. Kerajaan mengambil langkah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada 18 Mac 2020 bagi mengekang penularan COVID-19 di Malaysia. Wabak COVID-19 memberi kesan terhadap kesihatan mental masyarakat, khususnya dalam sistem politik, sosial, ekonomi, kesihatan dan pendidikan. COVID-19 memberi kesan terhadap aspek kesihatan, ekonomi dan sosial sesebuah negara termasuk Malaysia yang perlu diselesaikan secara efektif. Beban hutang yang dialami negara diuji berikutan kerosakan sistem pelaburan dan perniagaan global termasuk penyusutan dan kehabisan simpanan dan tunai telah mengugat kestabilan kerajaan dalam bidang ekonomi. Perangan memerangi virus ini telah mengatasi kepentingan peribadi dan kepentingan politik membabitkan tindak balas semua peringkat global termasuk Malaysia. Kewibawaan pemimpin dalam komposisi kerajaan amat penting dalam usaha memperkasa sektor pembuatan pelaburan infrastruktur hijau yang asas bantu perniagaan kecil, sederhana dan besar, hal ehwal politik dan geopolitik dalam mengarungi COVID-19. Selanjutnya saya akan pas pada kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mashkuri B. Hassan, 259564. Saya akan meneruskan pembentangan 3.0 iaitu isu-isu dalam politik dan pentadbiran. Peralihan kuasa pentadbiran negara. Pertama, kemelutan pandemik dalam politik berlaku apabila Perdana Menteri meletak jawatan pada 24 Februari 2020 di samping Presiden Parti Pribumi Bersatu PPBM keluar parti dan memecat Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat iaitu PKR dari parti menyumbang kepada kejatuhan Pakatan Harapan yang kehilangan majoriti di Dewan Rakyat. Yang kedua, Kerajaan Perikatan Nasional PN yang dibentuk dengan majoriti sangat tipis di Dewan Rakyat menerima pelbagai asakan daripada Pakatan Harapan PH dan berusaha mengambil alih tapuk pimpinan negara semula di samping berdepan pandemik COVID-19. Isu-isu dalam politik dan pentadbiran. 3.2 pilihan raya negeri Sabah. Pertama, peningkatan kes positif secara drastik berlaku sejak pilihan raya negeri PRN Sabah diadakan berhubung krisis politik, berhubung cubaan merampas kuasa di bawah pimpinan Parti Warisan Sabah iaitu Warisan
oleh bekas Ketua Menteri Sabah Musa Aman. Yang kedua, berdasar kerajaan yang tidak mendapatkan pengunjung dari Sabah jalankan kuarantin di dalam tempoh 14 hari serta galakan orang ramai ketika mengundi menyebabkan Malaysia mengalami gelombang ketiga COVID-19. 3.3 Perintah Darurat. Pertama, Perdana Menteri mengambil langkah mencanangkan pengumuman Perintah Darurat di seluruh negara untuk menghalang segala bentuk aktiviti politik dan menggantung persidangan di Parlimen pada 23 Oktober 2020. Yang kedua, pelbagai bantahan dari pihak pembangkang untuk menolak pelaksanaan darurat, namun YDPA menerima cadangan pemerintahan darurat dan melaksanakan PKP secara berperingkat disebabkan oleh peningkatan kes di peringkat negeri Sabah dan seluruh negara. Yang ketiga, merampas kuasa menerusi langkah Sheraton, memberi kesan secara langsung dan tidak langsung menyukarkan proses mengawal jangkitan virus ini. Yang keempat, pilihan politik juga mendominasi segala aspek dan mengesang mengadakan pilihan raya umum ke-15 diadakan dengan kadar segera. Seterusnya saya paskan kepada saudara saya itu Aida. Terima kasih. Seterusnya saya sambung pembantangan ni. Nama saya Nur Aida Rashidah binti Rahim, nombor metrik 259658. Saya sambung 3.4 Memorandum Persefahaman MOU Transformasi dan Kestabilan Politik. Yang pertama, selepas kejatuhan kerajaan PN dan perletakan jawatan Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Seri Ismail Sabri telah berjaya menjadi Perdana Menteri selepas mendapat sokongan kebanyakan ahli parlimen pada Ogos 2021. Memorandum Persefahaman, Transformasi dan Kestabilan Politik boleh terbatal dengan sendirinya sekiranya pembangkang tidak dilibatkan dalam semua perkara yang telah dipersetujui oleh Kerajaan Persekutuan dan PH. Isu genjatan politik berlaku di saat negara berusaha menangani wabak COVID-19. Menerusi gencatan politik dapat memastikan program pelan pemulihan negara dapat dilaksanakan dengan berkesan dan menyatupadukan pihak pembangkang dan kerajaan untuk bersama menjaga kebajikan dan keselamatan rakyat berbanding persaingan merebut kuasa. 3.5 Politik rentas parti. Politik rentas parti yang dilakukan oleh Perdana Menteri merupakan langkah matang dalam konteks pentadbiran yang berpaksikan kepentingan dan keutamaan negara kerana selepas sesuatu pilihan raya diadakan, tidak wujud dominasi satu parti politik dalam usaha memerangi COVID-19. Langkah-langkah reformasi melibatkan semua pihak termasuk pembangkang dan pembangkang akan mewujudkan kerjasama yang lebih konstruktif merangkumi semua sektor, institusi dan masyarakat. Anti-vaksin. Terdapat beberapa isu berkaitan vaksin seperti keengganan 2,753 orang guru di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia menerima suntikan vaksin boleh menghilangkan keyakinan dan kepercayaan ibu bapa terhadap keselamatan anak-anak mereka yang berada di sekolah. Penolakan pengambilan vaksin ini disebabkan ketidakpercayaan terhadap perlalian di samping menyentuh isu agama dan tidak mendapat kebenaran pasangan. Yang terakhir, fahaman anti-vaksin perlu dicegah untuk mengekang fahaman ini dari menular. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya, saya pas kepada kawan perkumpulan. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Najib bin Muhammad Yassin, nombor metrik 259636. Saya akan menerangkan tentang pelanggaran SOP oleh ahli politik.
melibatkan ahli politik seperti Dr. Khairuddin yang pulang ke Malaysia dari Turki atas urusan peribadi pada 7 Julai 2020, kemudian hadir ke Parlimen pada 13 Julai tanpa menjalani kuarantin selama 14 hari. Ahli Parlimen turut menyarankan rakyat menggunakan ubat Ivermectin dalam Dewan Rakyat untuk merawat penyakit COVID-19. Telah dibantah oleh pakar dan Menteri Kesihatan. Terdapat isu melibatkan ahli politik dan individu lain yang dikenakan kompaun semasa PRN Melaka kerana melanggar SOP. Program vaksinasi. Kerjasama beberapa syarikat dan organisasi antarabangsa seperti Pfizer, Paramaniaga, Berhad, COVAX, Kerajaan China, Dua Pharma dengan Kerajaan Malaysia untuk mendapatkan pelbagai stok vaksin antara bulan November 2020 hingga Januari 2021. Malaysia menjadi tempat pertama ujian klinikal diadakan oleh Biologi Perubatan Akademik Sains Perubatan China pada akhir Januari 2021. Berikut kadar vaksinasi yang tinggi. COVID-19 telah dianggap sebagai penyakit endemik bermula hujung Oktober 2021. Kerajaan Malaysia juga mengusahakan perundingan bersama Merck & Co bagi memperolehi stok pil antivaksin Molnupiravir untuk merawat COVID-19. Kesimpulan, kerjasama dan tanggungjawab pelbagai pihak perlu dalam usaha mengeluarkan negara daripada wabak COVID-19. Penggubalan dasar yang bersesuaian dan garapan perpaduan di kalangan komuniti setempat mampu mempercepatkan pemulihan politik dan ekonomi negara. Semua pihak khususnya kerajaan perlu memberi keutamaan untuk memerangi COVID-19 bagi memastikan pemulihan ekonomi, kestabilan politik dan pentadbiran negara. Menerusi lanskap baru dalam pelaksanaan transformasi dan perkasakan peranan pemimpin serta institusi parlimen. Sekian, terima kasih.